Waalaikumsalam, Ustaz. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين فصل في السواك Ini ialah suatu fasal pada menyatakan sunat bersugi. Jadi dalil daripada hadis Aisyah, maklum bersugi ni daripada hadis Sayyidatina Aisyah ataupun Sayyidatina Aisyah, beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, as-siwaku mutahharatun. Kerana as-siwaku mutahharatun lil fami mardatun lir rabbi. Nabi sebut bersugi itu membersihkan mulut dan ia juga merupakan keredaan Tuhan. Jadi kata musannif, dia terus dalam kitab ni disebut, terus masuk kata maka sunat ia. Baik, jadi dia sebut dalam kitab syarahnya, kalau disebut dalam kitab Arab, dia siwak ni dia katakan satu perkara yang bersuci. Seperti juga daripada air dan juga penyamak. Cumanya dia beza, air dan penyamak tu itu nak mensucikan daripada najis. Adapun siwak, dia bukan nak mensucikan daripada najis, dia nak mensucikan daripada perkara-perkara yang cemar, yang kotor. Ataupun perkara-perkara yang diliwati.
Jadi beza air dan juga penyamak dulu kita belajar, itu dikatakan perkara nak menyucikan daripada perkara najis. Adapun siwak bukan nak menyucikan perkara najis, tapi nak menyucikan daripada perkara yang cemar-cemar, perkara yang dilewati. Macam kita lah, kita bersugi kita dengan menggosok gigi. Kita panggil bersugi lah tu. Tapi dia ganti dengan baru gigi. Dan juga ulama sebut bersugi ni setengah daripada perkara sunat. Setengah daripada perkara sunat wuduk. Tu. Jadi pada makna lurah sugi tu apa maksud dia? Kalau nak tulis boleh. Pada makna bahasa bersugi itu dengan mana al-dalku, menggosok. Menggosok ataupun dengan alat. Dikatakan juga pada lurah, siwak tu dikata alat bagi menggosok. Itu pada makna lurah. Pada makna syarak, dalam kitab Matlab Madani tak sebut. Pada makna syarak, menggunakan kayu arak. Bukan kayu arak minum tu, bukan. Kayu arak. Arak ni kayu dipanggil ranting daripada sejenis pokok arak. Jadi menggunakan kayu tu pada membersihkan gigi dan juga di sekeliling gigi. Itu pada makna syarak. Pada makna syarak, menggunakan kayu arak dan seumpama kayu arak tu apa? Baru gigi kita guna sekarang ni lah. Kain perca, sesuatu perkara yang kesat, yang kasar. Digunakan tadi tu pada gigi dan juga pada di sekeliling gigi. Sebab apa kita menggunakan kayu tadi tu ataupun baru gigi tadi tu pada gigi dan seumpama dan di keliling gigi. Di keliling gigi tu apa? Gusi, masuk lidah, masuk lelangit. Itu semua sunat kita guna kayu arak tu kita buat gini. Tujuannya untuk menghilangkan perubahan mulut. Tapi kena ingat, syaratnya perubahan mulut tu mestilah dia disertakan dengan niat. Ni nak beza kita ni. Jadi kita beza dengan orang kafir. Orang kafir dia gosok gigi. Tapi dia tak ada niat. Kita ni gosok gigi niat kata untuk membersihkan, untuk buat ibadat. Dapat pahala. Jadi kita gosok gigi berapa kali sehari. Maka kita niatkan untuk kita membersihkan tadi tu supaya nak menghilangkan mulut bau dan dapat kita beribadat. Maka itu dia katakan sudah mendapatkan pahala kita baru gigi. Ataupun kita bersugi. Beza dengan orang kafir. Kalau orang kafir dia gosok gigi tapi dia tak sah niat. Sebab dia orang kafir. Orang Islam ni dia sah niat. Tapi dia niat apa? Dia untuk menghilangkan bau mulut. Maka dapat pahala. Itu beza. Itu yang pertama. Kedua pula, rukun bagi bersugi ni ada berapa? Tulis itu, ada 3. Dalam kitab Matlab Madani tak ada sebut. Matlab Madani dia ringkas, dia terus sebut perkara sunat. Jadi dia kata, rukun sugi itu ada 3. Yang pertama, orang yang bersugi. Bahasa Arab panggil mustaqun. Bahasa Arab panggil mustaqun. Yang kedua dipanggil mustaqun bihi. Apa saya tulis? Yang rukunnya ni.
Jadi rukunnya 3. Rukun bersugi itu ada 3 Nampak? Ayo Zaman. Nampak Ustaz. Nampak Man. Ustaz. Nampak. Nampak. Pertama dipanggil mustaqun. Yang kedua dipanggil mustaqun bih. Yang ketiga dipanggil mustaqun fih. Jadi mustaqun tu apa dia? Itu kena pada orang yang bersugi. Kena pada diri orang yang bersugi. Orang yang bersugi itu dipanggil mustaqun. Adapun yang kedua mustaqun bih, itu kena kepada alat bersugi. Alat bersugi seperti apa? Kayu arak, berus gigi, kain perca. Tu. Yang ketiga dipanggil mustaqun fihi, tempat bersugi. Mustaqun fihi ni dipanggil tempat bersugi, iaitu di mulut tu lah. Tempat bersugi itu dipanggil mustaqun fihi. Dan ini dia panggil rukun bersugi. Dia mesti ada orang yang bersugi, mesti ada alat bersugi, mesti ada tempat untuk disugikan. Mesti ada tempat untuk bersugi. Habis itu. Qala al-Musannif rahimahullah. Tu. Dan dikatakan bersugi ni juga. Bersugi ni bila? Bila permulaan bersugi ni? Zaman bila yang dia katakan siapakah orang mula-mula yang bersugi, ataupun zaman bila yang dia katakan bersugi ni? Dikatakan bersugi ni setengah pada syariat-syariat yang terdahulu. Seperti Nabi Muhammad SAW bersabda, Nabi sebut, Haza siwaki wa siwakul anbiya'i min qabli. Nabi sebut, Haza siwak. Bermula ini bersugi, ini Nabi sebut, ialah bersugi aku dan bersugi daripada para Nabi. Daripada sebelum daripada aku. Jadi permulaan bersugi ni adakah daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Tidak. Yang ni Nabi-Nabi daripada sebelum aku ni pun dah bersugi dah. Mulai bila tu? Tulis itu mulai sejarah bersugi ni mulai daripada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu yang dikatakan Nabi sebut siwakul anbiya. Bersugi daripada bagi Nabi-Nabi. Nabi-Nabi apa? Adakah permulaan Nabi Adam? Bukan. Permulaannya yang bersugi itu mulai daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bersugi ni semacam dengan khitan juga. Khitan ni apa? Kita panggil sunat. Kalau orang petani panggil jawi, masuk jawi. Dia kata kalau masuk khitan pun permulaan mereka tu pada zaman Nabi Ibrahim juga.
Jadi Nabi Ibrahim itulah dia kata awal-awal mereka yang bersugi. Nas dan menas oleh setengah mereka ulama di atas ketentuan bersugi ni setengah daripada khususiat daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nisbah pada umat. Ha. Jadi nisbah pada umat dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikhususkan kepada umat bagi nabi-nabi yang terdahulu. Eh? Jadi kalau orang tanya esok, dia siwak ni dikhususkan kepada dia tu permulaannya daripada Nabi Ibrahim AS. Tetapi tidak pada umat Nabi terdahulu. Adapun umat Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu dikhususkan untuk bersiwak. Tu. Baik, habis itu. Baik. Qala Musani rahimahullah. Kemudian dia siwak ni dalam kitab ni tak sebut juga perkara sunat. Adakah perkara sunat siwak ni? Dia ni sunat apa? Adakah semata-mata bersiwak saja? Dia katakan sunat. Dia katakan siwak ni adalah setengah daripada perkara sunat-sunat daripada wuduk. Cuma ulama berbeza pendapat. Iaitu di antara pendapat Imam Romli dan Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Mazhab Syafi'i kita dua-dua tu. Adakah bersiwak itu perbuatan yang keluar daripada wuduk? Ataupun dia tu dikatakan setengah daripada wuduk? Kalau mengikut pendapat Imam Romli, dia kata siwak ni berlaku sebelum daripada kita membasuh tangan. Jadi kita nak ambil wuduk tu berlaku pada sebelum tu kena basuh tangan. Berkata Imam Romli, siwak ni perkara yang bahasa perbuatan yang keluar daripada wuduk itu. Kerana berlaku di atas pendapat Imam Romli kata, perkara yang apa tu Imam Romli sebut, siwak tadi tu bersugi tu sebelum daripada membasuh tangan, dua tangan. Maka berhajatlah ia kepada niat. Kena niat juga. Kalau ikut Imam Romli tu dia kata kena ada niat. Sebab apa? Kerana berhajat pada niat tu kerana siwak itu terdahulu di atas niat wuduk. Nampak? Satu dia niat lain-lain tu. Tu maksud dia. Maka tidak melengkapilah tidak melengkapilah niat tadi tu, akan siwak tadi tak melengkapi lah. Itu dia beza. Sebab dia tak masuk sekali. Dia kena niat suku-suku tu, niat asing-asing. Itu pendapat Imam Romli. Kalau mengikut pendapat Imam Ibn Hajar, dia kata itu perbuatan yang termasuk di dalam wuduk. Jadi bersiwak ni masuk dalam perbuatan wuduk dah.
Sagi kita tengok mana pendapat muktamad. Ini saya tu terjemah aja saya tak ada baca Arabnya. Boleh baca Arab, boleh. Falam tashmilu awidda, boleh. Tapi saya terjemah terus. Takut lambat lah. Bukan, kata ustaz baca seorang tak. Ada. Ni tidak baca Arab ni. Cuma saya terjemah lah macam, jadi macam Babeli terus lah. Babeli terus terjemah je. Jadi kalau mengikut pendapat Imam Ibn Hajar, dia kalau saya baca yang Arab ni, dia kena baca yang jenis, saya baca yang jenis pondoknya, lambat sikit. Tu malah tak baca Arab, saya terjemah modelnya. Kalau ada awid dakhil fihi bina'an ala ma qalahu Ibnu Hajar min annahu ba'da ghusl kaifaini, termasuklah padanya. Tu dia lambat pula ah. Ada saya terjemah teruslah senang. Kalau mengaji kitab Arab saya dia tahulah. Jadi dia termasuk pada wuduk tadi tu, dikatakan pendapat Ibn Hajar, itu perbuatan itu termasuk pada wuduk. Kerana dia terbina di atas perkataan Imam Ibn Hajar. Daripada bahawasanya dia kata, bersugi itu berlakunya selepas daripada membasuh tangan. Bila basuh tangan dulu Bila basuh tangan, baru tu bersugi. Bila dah berlaku lepas basuh tangan, maka tidak berhajatlah bersugi itu kepada niat. Itu reason bagi Imam Ibn Hajar. Sebab apa tak berhajat pada niat? Kerana dah melengkapilah niat wuduk tu di dalam kerana melengkapilah niat tu, niat wuduk tadi tu bagi bersugi tadi. Baik. Habis tu nak ikut mana satu ni? Nak ikut Imam Ibn Hajar ke Imam Ramli? Dia sebut dalam kitab Arab, wal mu'tamadu al-awwalu. Pendapat yang muktamadnya ialah pendapat yang pertama, iaitu pendapat Imam Ramli. Tu. Dia macam semacam ni lah, Haji. Kalau pendapat Imam Hajar dengan Imam Ramli, masalah selepas daripada semayang syuruk, selepas daripada waktu syuruk. Tu dua tu. Kalau mengikut pendapat, tak silap Imam Hajar juga, permulaan waktu Isra' itu ialah waktu duha. Maksudnya, waktu duha tu Isra' dah. Bukan Khatib Syabini ke, Ustaz? Bukan Khatib Syabini ke pendapat tu? Itu bersama dengan dia Imam Ramli. Dia Imam Ramli, Imam Khatib Syabini. Kalau Ibn Hajar ni dia tak, dia lain sikit. Pendapat Imam Ibn Hajar, dia kata permulaan waktu Isra' itu ialah waktu duha. Sama dia kata. Tapi kalau pendapat Imam Ramli bersama dengan Imam Khatib Syarbini, mereka ni semua satu, dia panggil satu perguruan. Guru mereka tu Syekh Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam. Jadi kalau mengikut pendapat Imam Ramli dan juga Syekh Khatib Syarbini, biasa orang tak sebut Syekh Khatib, dia sebut Imam Ramli lah. Sebab dia kelas dua ni. Dia masyhur Mengikut Imam Ramli kata, habis waktu syuruk, masuk waktu Isra'. Lepas habis waktu Isra', naik 7 darjah, baru masuk waktu duha. Habis tu nak guna masa tu. Yang afdalnya, ambil pendapat yang muktamadnya ambil pendapat Imam Ramli. Sebab apa? Kita asingkan Isra' pendapat, duha pendapat. Sebab tu waktu duha tu, sembahyang duha tu permulaannya selepas daripada waktu Isra'. Selepas naik 7 darjah 28 minit. Kalau dalam Tok Ayah Cik, dia sebut kitab Sulaiman Sibian, dia kata 30 minit, setengah jam. Ihtiyat. Tapi di tempat kita sekarang ni bercelaru juga pada jemaah. Sebab ada yang mengatakan waktu syuruk tu hanya 15 minit dia kata. Sebenarnya tu terlalu, kalau saya mengaji mufalak, sebenarnya 15 minit ni dia panggil 4 darjah setengah. Dia jadi terlalu, dia tak tinggi sangat. Tak cukup lagi. Cukup. Ustaz cakap itu pun tak cukup. Patut, siapa ustaz mana cakap tak cukup? Ustaz lah. Ustaz. Yalah. Saya dah hurai Dia ketinggian dia tu mesti 7 darjah. 7 darjah, matahari naik 7 darjah tu,
baru dia katakan masuk waktu isyraq. 7 darjah bersama dengan 28 minit. 1 darjah bersama 4 minit. Kalau dalam mengaji Falak. Baru masuk. Tu Kalau tak payah cik disebut 30 minit selamat. Setengah jam. Habis senang. Kalau masuk waktu syuruk pukul 7, 7.30 tu boleh sembahyang isyraq. Pukul 8 baru sembahyang duha. Macam ni. Yang di sini ni masalah siwak. Okey, kita balik sini balik. Ustaz, kita Nusantara ni memang kita ikut Imam Ramli, Ustaz, kita tak ikut Ibn Hajar ya. Kebanyakan pandangan. Ni dengar ni. Banyak orang kita kata. Ini penilikan saya lah. Yalah. Bersama dengan guru-guru. Kebanyakan orang Melayu kita sebut kata ni banyak ikut pendapat Ibn Hajar. Sebenarnya sama rata lebih kurang ni. Dia sebenarnya Imam Ramli banyak lagi kata. Imam Ramli. Banyak orang kata Imam Ramli aja. Tak, sebenarnya banyak Imam Ramli. Tapi kalau di Mesir Imam Ramli terus. Imam Ramli terus. Habis. Tapi ulama sebut dalam satu syair, apabila berlaku bercanggah di antara pendapat Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli, boleh kita pilih salah satu. Walaupun ada muktamad satu, tapi kena ikut Ramli pun boleh, nak ikut Ibn Hajar pun boleh. Sebab apa? Kerana mereka ni diletakkan sebagai ulama yang mutaakhirin dalam mazhab Syafi'i. Jadi ulama mutaakhirin, ulama yang kesudahan yang terakhir, boleh kita pilih salah satu dua tu. Ya, Ustaz. Baik-baik situ. Tu dia. Jadi kalau pendapat yang muktamad ialah pendapat daripada Imam Ramli. Apa tadi kita sebut Imam Ramli? Dikatakan dikatakan siwak itu satu perbuatan yang terkeluar daripada wuduk. Dan dia tak termasuk daripada wuduk kerana bersugi itu sebelum daripada kita membasuh tangan. Bila dah basuh tangan, sebelum basuh tangan, maka dia berhajat kepada niat. Sebab apa? Kerana sugi itu dia terdahulu di atas niat wuduk. Tu. Itu nampak yang muktamad. Habis itu. Ustaz, niat tu kita kata bersugi je lah Ustaz ya? Niat hati lah. Niat hati je lah. Kita tak ada lah. Nawai tu siwa tak ada semua. Kita ni kata aku nak bersugi itulah. Yalah. Kita sugi, lepas tu basuh tangan. Bismillah mana lah. Lepas tu bawa. Tu. Itu yang pendapat yang muktamad lah dalam mazhab Syafi'i kita. Habis itu. Jadi kalau maksudnya permulaan sunat wuduk tu, sebab kita maklum bersugi tu satu perkara sunat dalam wuduk. Maka permulaan sunat wuduk tu yang kita kata yang bahasa yang terkeluar daripada tu, maka kita katakan bersugi lah. Dia masuk sunat wuduk, tapi cuma dia bukan masuk dalam wuduk. Dia sebagai sunat wuduk apa? Sebelum kita nak berwuduk tu kita bersugi. Maka bersugi kita tu dipanggil pahala kita tu, bersugi kita tu setengah daripada sunat-sunat wuduk. Dia masuk setengah-setengah sunat-sunat wuduk je. Tu. Baru pertama kali saya dengar Ustaz. Apa je? Baru pertama kali saya dengar masuk dalam sunat wuduk. Pertama kali saya dengar. Memang dia bersugi masuk setengah pada wuduk. Tapi cuma perbahasan tu, kalau orang tak biasa dengar, dia kata, okey memang sunat wuduk. Adakah dia tu masuk di dalam wuduk ataupun di luar wuduk? Tu dia main. Itu lain. Sunat wuduk tu confirm dah. Cuma dia berlaku di dalam niat wuduk tu ke atau berlaku di luar wuduk? Muktamad dia tadi, kita bersugi dulu, kita niat, dapat pahala bersugi, ketika dapat ketika sunat wuduk, lepas tu kita baru basuh tangan. Itulah pendapat yang muktamad. Saya belajar dulu sunat sebab kita kumur-kumur kita sugi, kita sunat. Mana dia tak cerita tentang masuk dalam sunat wuduk Ustaz. Ini dia pembahasan dalam kitab lah. Lepas tu saya kalau dalam Matlab Badrin tu dia ringkas. Jadi kita bukan nak mata-mata nak baca kitab, nak bagi, tapi nak bagi benda luaran tu kena tahu lah. Lepas tu baru kita masuk macam belajar. Ya betul Ustaz. Cuma dia ringkas, dia sebut terus sunat bersugi terus kan, dia masuk terus. Habis itu. Ustaz, maaf nak tanya.
Yang niat untuk bersugi tu setiap kali kita nak bersugi, macam sebelum baca Quran, sebelum berzikir apa semua tu kita niat. Itu lambat lagi tu. Itu tak masuk lagi tu. Okey. Ini nak cerita pasal sunat uduk dulu. Belum lagi tu. Baik. Ini nak cerita kata sunat siwak ni, itu dia kata sebahagian daripada sunat uduk. Masalah yang baca Quran tu, itu nanti lagi. Lagi ya. Okey. Boleh lagi. Kita masuk lagi. Saya tahu lah. Okey. Okey, tak apa. Jadi ulama bahas lagi. Jadi kita nak baca bismillah. Jadi sunat wuduk itu dikatakan perbuatan yang terkeluar daripada wuduk. Apa siwak tadi? Dan basuh tangan. Ada pun kita basuh tangan, basuh muka. Jadi ulama sebut, ada pun kita basuh muka, maka awal sunat wuduk tu yang basuh perbuatan tu yang termasuk pada wuduk. Basuh tangan tu lah kan. Dia mana sunat wuduk. Ada pun baca bismillah, maka bismillah tu dikatakan permulaan sunat yang dibahasakan pada perkataan je. Ni ulama bahas tak? Baik. Kita basuh tangan tu wuduk je. Basuh perbuatan. Lepas tu kita baca bismillah tu, itu qauliyah. Baik, mana yang awal lagi? Maka disebut fa awwalu sunanil wudu itu qauliyah, itu termasuk maka bismillah itu dia katakan permulaan sunat yang dibahasakan pada rukun, dibahasakan pada perkataan. Tapi dia masuk di dalam wuduk juga. Itu beza. Habis itu. Jadi dia tak berjadi berlawanan lah. Ini kalau kita bercakap tu, kita baca bismillah tu, itu rukun, dipanggil bukan rukun qauli, dipanggil sunat yang bahasa qauli. Kalau kita basuh tangan tu, dia panggil sunat yang bahasa fi'li. Itu beza dia. Habis. Jadi kita buat kesimpulan, kita ambil pendapat yang muktamad, kita bersugi dulu. Jadi bersugi ni tak mesti kita terikat dengan yang kita pakai bersugi ni je. Jadi tak terikat dengan ni. Dan mungkin kalau kita kata kita dah masuk bilik air, kita ambil uduk, kita gosok gigi dulu. Boleh. Hasil juga pahala. Tapi kena niat. Bila dah masuk pahala, lepas tu kita basuh tangan, niat. Tu. Dapatlah pahala sugi tu. Bersugi tu maksudnya dengan baru gigi. Itu akan datang disebut lah. Pakai siwak ni, pagi ni lagi afdal Ustaz ya? Itu lagi afdal lah, kayu arak. Kayu arak. Ni kayu arak. Nanti akan datang beritahu lah. Mana yang afdal, basah ke tak basah ke, itu masalah lain. Itu nanti nak bahas lah tu. Kayu apa, zaitun ke apa dia disebut. Habis itu. Qala al-musannif rahimahullah. Dan digunakan ni maka sunat ia pada tiap-tiap kelakuan. Dia pendek lagi, sepatutnya kena terang lagi ni. Apa saya terang lagi benda luar. Dalam kitab Arab dia kata digunakan siwak itu juga di atas alat yang kita buat sugi dengan kayu arak. Dengan kayu arak. Ini dia tak sebut dalam kitab ni baca Quran, tidur. Dia tak sebut. Masalah kayu dia tak sebut dalam kitab ni. Kitab Matlab Badri tak sebut. Tapi tak apa, saya buat tambahan. Dalam kitab Arab dia kata kita buat bersugi tu dengan kayu arak. Dan ataupun seumpama kayu arak. Baik, seumpama kayu arak ni apa dia je? Ni kita nak tahu ni. Di antaranya baru gigi termalum dah. Okey. Yang dikatakan seumpama kayu arak ni, kata ulama, tiap-tiap benda yang kasar yang suci. Itu dobitan dia. Tiap-tiap perkara yang kasar, yang suci, yang boleh menghilangkan akan kekuningan gigi. Saya ulang balik. Ni saya tulis terjemah ni. Kullu khashinin tahirin yuzilu qalha ay sufrah. Tiap-tiap perkara yang kasar, yang suci,
yang menghilangkan kekuningan gigi. Itu maksud kata seumpama kayu arak tu. Maksudnya apa? Benda tu suci, dia boleh menghilangkan kekuningan gigi je. Lepas tu kita kata gigi kena gosok tadi, budak kuning-kuning tu kan. Sebab tu? Sebab tujuannya nak menghilangkan akan kekuningan gigi. Walaupun dengan seumpama kain perca. Kain perca tu je. Kain perca boleh? Orang dulu pakai kain perca, Ustaz, orang kampung tu. Kain perca kita pakai apa je sekarang? Orang dulu dia buat kain perca, lepas tu dia guna arang, dia guna pasir apa ni, Ya. tanah. Jadi kain perca. Satu. Ataupun jari. Oh, jari ni. Tapi jari apa? Bagi orang yang lain. Tapi yang kasar, tapi bukan jari kita. Oh. Tapi tak ada. Jari orang lain. Oh. Ni tak. Siapa gosok gigi kita, Ustaz? Ya. Dan seumpama kain perca ataupun jari-jari bagi orang lain. Tapi yang kasar. Yang berhubung orang lain tadi tu daripada orang yang hidup. Tapi dengan izin dia. Contohlah, contoh orang tu tengah tidur je. Jari dia kasar. Kita ambil tu, bini kita gosok-gosok. Oi, kotor ni. Tapi kalau kena minta izin. Ya. Tapi masa tak gamak je. Isteri kita gamak. Isteri kita gamak, Ustaz. Isteri kita gamak. Gamak, okey. Jadi jari dia kasar lah. Jari licin tak edit. Ini orang buat kerja Jadi ambil dia kasar tu je, kita minta izin dia. Tapi mesti berhubung dengan orang yang hidup. Kalau dia orang mati tak boleh. Contoh orang mati, kita dekat hutan, ada orang mati, jadi dia kasar. Orang mati tak boleh, kita ambil kasar tak boleh. Dia nak orang, bukan jari kita sendiri je. Jari orang nampak dia pelik. Ni sikit. Menyalahi dengan jari diri sendiri. Kalau jari sendiri tu, walau kana khashinatan alal muqtamad. Jadi kita boleh jari orang lain pun boleh. Satu, tak sama dengan jari sendiri. Jari sendiri tak sama. Walaupun jari sendiri tu je kasar sekalipun. Tak sunat je. Contoh jari saya kasar, betul buat kata. Nak. Tak sunat. Dia yang kata yang sunat tu, iaitu jari orang lain. Pelik juga. Tapi nak macam mana kan? Dia syarat kata gitu kan. Itu di atas pendapat muktamad je. Ya. Faham di situ je. Kalau bukan pendapat muktamad, maka jari kita boleh. Contoh jari terkasar buat. Tapi kalau kata, bukan jari kau boleh buat. Boleh, tapi bukan pendapat muktamad. Pendapat muktamad kena jari orang lain yang hidup, kena minta izin dia. Ya, ya. Nampak lagi ya? Sebab apa kata ulama? Sebab juzuk manusia itu tidak dinamakan alat siwak. Sebab diri kita ni sendiri, walaupun kasar, dia tak panggil alat siwak. Nak kata alat siwak ni mesti pada jari orang lain. Habis itu. Ataupun dia kata tidak dinamakan siwak juga jari orang lain tapi yang tidak kasar. Itu tak ada. Sebab apa? Dia tidak boleh menghilangkan akan kekuningan gigi je. Try tengok kalau kasar dia boleh hilang tak? Habis itu. Baik, cuma kita nak tengok kayu mana yang afdal je. Tapi dia kata kayu yang afdalnya iaitu kayu arak nombor 1 je. Itu yang terlebih afdal. Kayu arak terlebih afdal daripada kayu-kayu yang lain. Satu. Yang kedua, kayu daripada pelepah buah tamar.
Tapi buah tamar tu maksud dia mungkin dia buat bukan ambil pelepah tamar gosok besar tu, tak ada. Maksudnya dia hingga gitu Potong lah, dipotong lah. Dia Ya. potong-potong lah. Potong Itu yang kecil-kecil. kedua. Ha. Yang ketiga zaitun. Oh. Kayu zaitun tak bisa tengok lah. Tak ada tempat kita ni. Kemudian yang keempat, ranting kayu ataupun kayu daripada yang mempunyai bau yang wangi. Kita tengok ni. Kalau Garu. dia tak kisah kayu, tapi kayu tu mempunyai bau yang wangi. Macam garu tu Ustaz. Kayu garu. Garu apa ni? Tapi orang tak bawa garu Tapi yelah, Oh, benda ya. mahal Tapi Tak boleh nak. lah. Dulu Tak nak apa. banyak tak garu, Tan. Tak ada siapa nak ambil. Oh, kayu banyak je? Banyak dulu kampung. Oh. Dulu garu mana ada harga, mana ada orang dulu pakai minyak wangi Ustaz. Sekarang ni. Itu yang keempat afdal. Kemudiannya yang lainnya, maksudnya apa? Buru gigi kita tak masuk bilang afdal je. Maksudnya dia tak dia masuk nombor 5, 6 dan 7 dah. Yalah. Yang Tapi afdal masih, 4 tapi masih dikira apa sunat. Ya. Sunat, cuma afdal tak afdal je. Ya, okey. Dia still lagi sunat. Cuma dia tak masuk dalam 4 tadi lah. Kayu arak, pelepah buah tamar, buah kurma, zaitun dengan kayu yang mempunyai bau yang wangi. Macam kayu garu kan. Itu kira afdal Ustaz ya? Yang tu kira afdal ya? Afdal. Dan seumpama kayu arak tu juga boleh kita juga guna kayu perca. Kain perca tu lah je. Boleh. Kalau kain perca tu boleh kita buat gosok tu boleh. Habis itu. Baik. Kemudian kayu arak pula tadi. Dia kayu arak ni ada yang kering, ada yang basah. Mana yang afdal? Jadi martabat dia ada 5. Yang dia katakan afdal daripada kayu arak itu mestilah yang membasah dengan air. Bukan dia dah basah macam ni, kita basahkan dengan air. Kayu arak betul kita basahkan dengan air. Itu yang afdal. Ya, betul Ustaz. Satu. Kemudian kita membasahkan, yang kedua, membasahkan dengan air mawar. Kayu arak tu kita basah dengan air mawar. Atau afdal. Bagi wangi Ustaz ya? Bagi wangi. Kalau tak ada air mawar, kita membasahkan dengan air liur kita. Tu orang tabligh dia buat tu je. Tak apa, jangan kata pengotor apa tu afdal tu. Cuma dia lebih sekali yang kayu arak tu lah. Kita basahkan kayu arak. Tak, yang kedua kita basahkan yang kayu arak tadi mula kita basah dengan air. Itu nombor 1. Janganlah tunjuk dengan orang kita pasang air liur. Tak ada. Lama dia tunjuk. Muntah lah. Kita sendiri. Muntah kan. Macam ni aja. Rumah tu keluar tu tak boleh lah. Maksudnya jangan tunjuk orang lah. Yalah betul Ustaz. Kita tengah sepanjang tepi dia tunjuk kita. Kau kita. Kita nak cerita kata orang tabligh duk buat gitulah. Tu. Kemudian kering yang tidak dibasahkan. Tu afdal. Dia kayu tu memang kering dah. Sakit Ustaz. Sakit tapi tu bukan afdal lah. Nak cerita martabat ni je. Ya, martabat yang pertama kayu arak kita basahkan dengan air. Yang kedua kayu arak kita basahkan dengan air mawar. Yang ketiga kering. Yang ketiga air liur. Ketiga air liur ya. Yang keempat kayu arak tapi kering dengan tidak dibasahkan. Dia kering tapi tak dibasahkan. Yang keempat, yang kelima, kayu arak yang basah. Bukan kita basahkan, dia dah basah dah. Tapi kalau kita fikir dengan akal, kita ambil yang basah tu kan. Ya, betul. Tapi dia nombor 5. Dia punya martabat dia. Yang basah tu yang muda Ustaz. Saya biasa beli tu. Tu. Itu yang nombor 5. Martabat dia. Habis itu. Tu Haji, yang basah tu yang muda lah. Yang muda. Saya beli. Dia muda. Patutlah dia lembut. Ya, dia lembut. Tapi tak dia lembut. Tapi rasa dia kuat sikit lah yang tu. Kalau yang lembut tu. Baik. Tu yang afdal lah.
Kemudian antara kering dan basah kita maklumlah. Didahulukan basah di atas kering. Tu habis itu. Cuma dikecualikan Ji. Kena ingat kita jangan guna satu kayu. Jangan kita gunakan yang mempunyai wangi daripada ud raihan. Dia panggil ud raihan ni, dia kalau kita guna tu, dia jadi makruh. Sekejap, apa bahasa Melayu Kenapa saya? Makruh. Wallahu alam. Sebab dia kata ulama dia boleh mewarisi penyakit juzam. Penyakit juzam. sopak. Dia wangi. Tapi dia panggil ud raihan. Tidak. Ud raihan ni apa yang dia punya bahasa Melayu kita? Oh, dia ada efek dia Ustaz ya? Kata sebagian ulama, dia boleh membawa penyakit sopak, penyakit zuzam. Sekejap nak tengok. Raihan. Allah, bateri habis pula dah. Tak boleh tengok. Dia panggil apa bahasa Melayu Selajah malah apa? Cuba tengok je tolong. Ud raihan ud raihan. Cuba tengok apa bahasa Melayu kita panggil. Nanti saya cek. Dia jenis kayu arak juga ud tu. Ud ni macam yang wangi Ustaz, ud. Ud ni kayu garu lah. Garu lah. Tapi garu raihan tu apa raihan tu? Kita tak nak panggil apa nama dia. Ud tu bahasa Arab. Bahasa Melayu panggil garu. Garu ya, betul. Raihan tu. Dia macam dia wangi. Tapi tak boleh kita guna bersugi dengan dia. Makruh. Kita guna tu makruh sebab dikatakan itu setengah daripada perkara kita mewarisi penyakit juzam. Waliyazubillah lah. Apa je? Ada tak? Siapa boleh search? Saya punya bateri mati kalau tengok kamu Barawi ni, tengok. Raihan. Ini. Ustaz, sini dia tulis raihan ni. So jenis wangian raihan ni dia macam apa tu, wangian yang apa tu, yang dari bunga-bunga dia sebut ni. Bunga raihan tu bunga raihan tu. Dia ud dengan raihan. Jadi ini memang orang guna untuk buat minyak wangi. Minyak wangi tak apa. Yelah maksudnya jangan buat untuk ambil bersugi tu. Sekejap saya tengok yang Syekh Marbawi kata apa. Ud raihan ni ada di Timur Tengah, Asia Selatan. Dia tak ada area-area sini. Tak ada. Tak ada. Wujud ada. Kita gaharu ada. Cuma ud raihan ni dia gaharu yang ada raihan. Tak tahu dia bukan campur. Dia nama dia ud raihan. Kayu gaharu. Dan tak ada ud raihan. Dan kecil sebatang. Yang ada. Dia tulis kayu garu ya. Tapi yang uraihan tak ada. Syekh Marbawi tak ada sebut. Maksudnya dia tak boleh kita buat lah. Kita tak boleh guna benda tu Kalau ada tu, kalau nak bagi tu tak usah guna lah. Boleh membawa pada mewarisi penyakit juzam. Penyakit sopak. Saya jumpa ni. Dia kata ud raihan kalau dibuat gosok gigi menyebabkan penyakit sopak. Dia kata dari segi medikal tak ada bukti, dia kata. Macam doktor. Tak boleh kira doktor. Yalah. Dia gitu dia kata tak ada bukti. Tapi dia tak buat lah. Dia nama dia apa Ustaz? Dia kata tak ada bukti lah, dia kata. Habis tu habis syarat dah kata gitu, tak ada bukti lagi. Dia nak sign lah, orang sign. Tak boleh ambil kira. Kita kira syarat. Habis.
Oh, baru. lepas tu dia kata boleh kalau buat tu dia kata boleh kalau tidak dibuat apa ni kalau tidak dia boleh minyak wangi, kalau kita nak buat untuk gigi dia kata boleh ada sakit dah tapi sakit kulit tapi bukan sakit sopak dia kata. Ya, dia tu lah dia panggil juzam. Juzam ya. Min annahu yurisul juzami wal iyazu billah. Nampak tak? Sampai dalam kitab sebut wal iyazu billah. Aku berlindung pada Allah. Maksudnya benda tu berat lah. Berat lah, ya betul. Berat lah dalam kitab sebut wal iyazu billah. Lima qila min annahu yurisul al-juzama. Tu wal iyazu billah. Dia minta wal iyazu billah, tak minta jauh lah, kalau nak bagi pun mahal pun. Habis tu. Baru kita masuk. Baru masuk pada maka sunat ia pada tiap-tiap kelakuan. Wallahu alam. Dia tak boleh nak pergi lagi dah. Semua ni kita malam ni tak masuk kitab ya. Sebab dia tengok cerita benda luar tu. Tengok masa sampai masa dah. Sebab dia banyak benda luar tu sebab dia ringkas dalam kitab ni. Ya, Rajin tengok kitab Jawi ringkas sangat. Ringkas. Tu kita ada benda luar tu. Kalau tak syarah kita tak tahu pun benda kayu ara ni. Ya. Faham je? Okey Ustaz. Okey. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin.